Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kelas yang lepas ataupun tazkirah yang lepas, kita ada bahaskan tentang apa yang kita sebut sebagai fadilat Al-Quran Ramadan dan hubungannya dengan Al-Quran. Dan kali ini kita nak bahaskan tentang kedudukan Al-Quran, di mana Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita seperti yang Tuhan sifatkan dalam ayat yang berkaitan dengan Ramadan itu, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan ini ada kaitan juga dengan apa yang kita sebut tadi dalam kelas yang sebelum ni. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran ini sifatnya, dia bukan sekadar memberitahu, dia bukan just habaq mai itu saja, tetapi dia adalah petunjuk. So bila petunjuk ni dia memerlukan kepada tadabbur, pemerhatian. Betul tak? Traffic light ni maka dia ada colour merah, kuning dengan hijau. Kan? Kalau traffic light itu menyala tapi kita buat tak heran, kita tak ambil perhatian pun traffic light itu menyala warna apa, adakah dia menjadi petunjuk? Tak jadi petunjuk. Kan? Atau kalau kita menafsirkan traffic light itu dengan pahaman kita. Dia buat tafsiran baru. Dia kata merah, tengok kiri kanan. Kalau tak ada, jalan, dia kata. Kalau kuning, tekan 150. Kalau hijau, 200. Kan? Apa jadi? Hancur. Kan? Jadi Al-Quran ni petunjuk kepada kita, maka dia memerlukan perhatian. Sebab itu Tuhan kata, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tak tadabbur Al-Quran atau hati mereka telah dikunci? Sebab Quran semata-mata baca tak ada apa. Dia kena ada perhatian kandungan ayat dia. Bila Tuhan apa maksud Tuhan bila Tuhan cakap macam ni, kan? Dan kita kena rasa ayat itu turun tuju kepada kita. Kan? Tak lagi dia pergi cari contoh orang lain, tak mau. Kan? Bila Tuhan cerita pasal orang yang kena azab dan neraka apa semua, bayangkan kita kalau aku orang itu. Kan? Sama juga dengan nikmat syurga. Ini bila baca ayat syurga, dia bayang dirinya. Bila ayat azab, dia bayang kawan dia, jiran dia tak suka. Kan? Rival dia dekat pejabat, dia kata ni macam bayang kau tu Israel, dia bayang bayang Israel saja. Kan? Diri sendiri tak bayang. Sedangkan Ibnu Mas'ud kata, apa saja cerita pasal ahli kitab dalam Quran ialah kamu. Bukan Tuhan nak cerita pasal Bani Israel sangat, kamu tu. Kan? Bani Israel takkan bolehlah kalahkan kita, melainkan setelah kita tu picak macam dia. Kalau orang Islam tak ikut cara hidup dia, tak tiru perangai dia, macam mana dia nak kalahkan kita? Kan? Dia hanya boleh mengalahkan orang yang ada special dengan dia. Kan? As long as kita duk ikut perangai dia, duk ikut telunjuk dia, memang senang lah dia kalahkan kita. Kan? Yang kalah kita di sini, di Malaysia, di Singapura, di UK apa semua ni. Di Gaza tu memang menang pada awal ni. Orang dalam Palestin tu menang. Kita yang kalah, kita ni yang duduk luar ni, yang duduk ikut tunjuk Israel ni. Mereka terbukti, mereka tak ikut tunjuk Israel tu, mereka lawan. Kan? Kita tengok balon kurma, sedap tebal kurma makjul ni. Kan? State of Israel pun Israel lah, sedap. Tak peduli lah. Kan? Yang penting kira kelazatan dunia. Kan? Itu perangai orang-orang Yahudi, melupakan akhirat. Al-Quran ni petunjuk. Dia perlukan tadabbur, perlukan penghayatan. Tapi macam mana kita nak menghayati?
Kita kena faham. Sebab tu Tuhan kata hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Dia yang menjelaskan petunjuk. Kita tidak boleh mencari penjelasan Al-Quran di luar daripada petunjuk Quran. Dan ini benda yang sangat penting. Ada orang yang mencari petunjuk Quran, bagus. Tapi dia cari hak luar dulu. Lepas tu dia main kat Quran. Tak boleh. Quran ni kita kena main dekat dia, kita kena menyerah diri bulat-bulat kosong. Macam kita masa tadika masuk prasekolah, cikgu kita mengajar. Nak kena ABC, kita tak tahu apa. Apa hak cikgu abang, itulah. Kita dengan Quran kena jadi macam mayat di tangan tukang mandi. Bukan dengan tok guru, dengan Quran. Kan? Kena serah bulat-bulat. Baru dapat. Baru betul. Kita kena jadikan Quran itulah kita punya petunjuk yang menunjukkan ke mana nak pergi. Kan? Macam orang yang taklid Waze sampai terjun dalam laut. Kan? Memang serah bulat-bulat kepada Waze. Kan? Memang menyerah diri betul-betul itu. Kan? Kalau Waze kata belok, lepas dia lock pun dia pergi juga. Pasal ada Waze kata. Dia kata lock pun lock lah. Macam mana Nabi Musa bila sampai depan laut. Sepatutnya Waze dia kena fikir. Tapi kita dengan Quran tak. Kita kena jadi macam tu dengan Quran. Kan? Nabi Musa sampai depan laut, dia kata kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Bani Israel kata habislah, inna lamudrakun, Firaun akan tangkap kita. Musa kata sama sekali takkan. Dia tak ada ragu walaupun sikit. Inna ma'iya rabbi, sesungguhnya bersamaku Tuhanku, dia akan tunjuk mana nak pergi. Musa yakin. Tapi Musa guna ma'i, bersamaku. Pasal Bani Israel tak yakin macam ni. Bani Israel ni dah lupa. Mereka duk yakin kata Firaun tak tangkap mereka. Tapi kita dengan Nabi kita kena jadi macam Abu Bakar. Kan? Dalam gua Nabi kata apa? La tahzan, innallaha ma'ana. Pasal apa makna? Pasal Abu Bakar dengan Nabi sama yakin dia. Tak ada beza. Jadi masa dalam gua tu Abu Bakar tak ada drop sikit pun. Tuhan memang tolong Nabi. Dia cuma risau biasa-biasa saja. Tak menjejaskan yakin dia. Sebab tu Nabi boleh kata makna. Sampai terang tu. Tu cerita Abu Bakar tu, ni hebat. Kan? Yakin dia tu, betul dalam hadis kan. Sayyidina Ali sebut kan, tidak ada waktu mereka aku dengar Nabi, ada dalam hadis Nabi cerita pasal lembu bercakap. Dia kata aku, Abu Bakar dan Umar percaya. Nabi samakan iman dia dengan Abu Bakar, Umar. Itu bagaimana Nabi menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Abu Bakar menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Bila Abu Bakar nak hantar tentera, pimpinan Usamah itu, kan? Ada sahabat-sahabat yang kata mungkin kita tangguh dululah, ni pasal apa orang Badui ni banyak murtad. Takut dia main serang Madinah. Abu Bakar kata kalau anjing-anjing Badui ni menggigit kaki Ummul Mukminin pun aku hantar tentera ni, pasal Nabi dah hantar. Kan? Bila Abu Bakar hantar apa jadi? Badui hak di belah utara, hak jalan api ke Tabuk tu, habis semua tak ada murtad. Pasal apa? Dia kata, "Wish, kalau kerajaan ni betul lemah lepas Muhammad mati, takkanlah benda pertama khalifah dia buat hantar tentera pergi perang dengan Rom, bukannya perang dengan orang biasa. Bukan pergi perang sikit-sikit ni, pergi perang dengan satu empire Byzantine. Kerajaan yang begitu besar daripada Istanbul sampai ke Jordan, kerajaan dia. Kan? Istanbul tu depan ni Konstantinopel lah masa tu. Kerajaan Rom tu daripada Konstantinopel sampai Jordan tu, Syria tu semua, Palestin tu, kan, punya besar empire. Benda pertama Abu Bakar buat, pergi lawan tentera-tentera Rom di sepadan.
Jadi bila dia tengok itu, dia kata, kalau lah kerajaan ni sungguh dia berkata lepas Muhammad mati, habislah. Dia pun ingat Muhammad tu macam raja-raja kan. Raja-raja selalu kalau raja yang paling hebat, paling power, paling dahsyat pemerintahan dia yang paling rakyat suka, lepas dia mati tu, mai raja lepas tu confirm dia turun down lah. Kebiasaannya sejarah manusia macam tu. Kan, sejarah pemerintahan macam tu. Kan, lepas pemimpin dia yang paling hebat, paling power, yang paling lama memerintah, lepas tu lepas tu baik macam mana pun tak ada pindah. Kan? Itu Tuhan jadikan manusia ni bila sampai ke puncak dia akan jatuh. Kan, manusia bila sampai umur 40 tahun, itu ke puncak dia lah. Umur dia dengan tenaga, dengan sihat apa semua, turun 45, dia turun, dia tak naik lah. Kan, dia turun dah. Kan, tak naik dah, lepas tu selesai lah. Turun sampai ke dalam tanah. Kan, tak bangkit dah. Kan, itu memang alam makhluk Tuhan jadi macam tu. Jadi dia pun ingat Muhammad ni macam raja-raja lah. Dah dia mati habis kan. Rupanya dah. Kerajaan dia bukan kerajaan dia, kerajaan Tuhan. Kan, itu bukti kebenaran dia. Kan. Tapi kita nak kata ini adalah satu kerajaan yang dibina berdasarkan petunjuk Al-Quran. Semuanya itulah kita dengan Quran. Kita kena jadikan Al-Quran itu asas. Dan itu yang Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala sebut. Kenapa punca ahli kalam ni dia salah? Pasal dia tak tadabbur Quran tu sendiri. Bila dia baca ayat laisa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Mu'tazilah kata, kalau kita isbat sifat, kita dah isbatkan mithil bagi Tuhan. Kan? Yang Asy'ariyah kata kalau kita isbat sifat-sifat tertentu, ini mithil. Punca dia adalah kalau ikut kaedah Ibn Taymiyah, sepatutnya sebelum engkau pergi teka mithil ni adalah jisim, adalah apa semua, kau faham dulu maksud mithil dalam ayat ni mengikut yang Al-Quran abang. Tengoklah ayat tu tahu pasal apa. Ayat contoh daripada awal cerita pasal rububiyah. Ayat tu nak takrir uluhiyah. Ditutup dengan tauhid asma wa sifat. Laisa kamithlihi syai'. Tiada sepertinya sesuatu pun. Nah, abang kata, jangan kata yang samantara dengan Tuhan. Tuhan tidak ada yang samantara dengan sekutu dia. Mana sekutu dia pun tak ada. Pasal ayat ni nak cerita pasal tauhid uluhiyah. Tuhan nak nafikan berhala-berhala ni sebagai ada hak untuk disembah. Itu maksud dia. Jadi Ibn Taymiyah kata, kalau kita kata Tuhan ada sifat pemurah, pengasih, melihat, mendengar, ini bukan sekutu. Bukan sekutu. Yang Tuhan nak nafikan mithil ni sekutu, lawan. Punca dia apa? Pasal tak melihat bahasa Al-Quran. Tak mengenal lenggok gaya bahasa Quran. Apa maksud bila Quran cakap macam tu, macam ni. Dia terus pergi ambil daripada falsafah ke, daripada mana ke. Dan ini juga penting. Setengah-setengah orang bila dia tadabbur Quran, kadang-kadang dia bawa kamusnya. Kamus pun modern dictionary. Oh, cukup bahaya. Kan? Bukan sahaja Al-Quran dia kena ditafsirkan dengan bahasa Arab yang sahih, tetapi mestilah bahasa Arab yang dia turun masa tu. Yang orang Arab faham masa tu. Yang orang Arab faham masa tu. Kan? Macam mana kita baca kitab-kitab lama, kitab fiqh Jawi contohnya. Kan, kitab fiqh Jawi. Kalau kita baca kitab fiqh Jawi bahasa lama tapi kita faham dengan zaman moden, tentulah akan rosak benda tu. Kan? Tapi kitab tu masih lagi pandang untuk kita. Tapi kita kena faham contoh dia bagi itu dengan zaman dia. So itu adalah bagaimana kita nak berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Kita kena serah diri bulat-bulat. Faham Al-Quran, menerusi dia. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia yang menjelaskan diri dia, bukan yang lain. Dan penjelasan itu datang daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kata, ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma. Aku diberi Quran yang seumpama dengannya, yang setara dengannya. Itu wahyu Nabi, itulah wahyu yang kedua, itulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته